selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Jom Belajar Subjek Asas Kelestarian bersama Cikgu Salina. Okay, kali ini kita nak sambung pembelajaran kita yang lepas dalam bab 2. Okay, topik rawatan air untuk subjek asas kelestarian tingkatan 5. Okay, jadi untuk episod kali ini, kita nak belajar tentang proses rawatan air. Okay, jadi proses rawatan air ni, apa yang kamu perlu tahu ialah kamu perlu boleh menerangkan atau menghuraikan proses rawatan air. Jadi kena ceritalah proses itu dari A sampai Z. Okay, daripada air tu, air mentah sehinggalah air yang telah siap dirawat dan dibekalkan ke rumah-rumah kediaman ataupun ke mana-mana premis lah untuk digunakan. Okay, sebelum kita lihat apa proses rawatan air yang terlibat, kita lihat dulu. Okay, apakah benda asing yang terdapat di dalam air yang menyebabkan kita perlu membuat proses rawatan air supaya air yang kita ambil, kita guna sehari-hari dan kita ambil sebagai air minuman adalah selamat. Okay, jadi kita tengok, di dalam air ini ada pelbagai bakteria. Okay, ada banyak bakteria yang hidup di dalam air. Ni kamu belajar dalam sains kan? Jadi kamu boleh tengoklah ada macam-macam bakteria yang membawa penyakit. Jadi kamu boleh cari apakah bakteria-bakteria yang terlibat, dan apakah penyakit bawaan air. So penyakit bawaan air ni sebagai contohnya kita ada penyakit taun. Dan ada mungkin ada penyakit-penyakit lain lagi yang boleh kamu cari, di mana penyakit tersebut adalah penyakit bawaan air. Kemudian kita juga dalam air juga ada fungus. Fungus ni kulat lah yang hidup di dalam air. Ini pun kita tak nak lah fungus ni. Kalau kita takut akan memudaratkan kesihatan. So fungus ni pun kita tak nak. Jadi sebab tu kita kena rawat air kita. Kemudian kita ada di sini benda asing seterusnya ialah bahan kimia. Bahan kimia ni datangnya daripada mana? Sebenarnya bahan kimia ini datang daripada industri. Industri. Mungkin ada industri yang tak bertanggungjawab, buang bahan-bahan kimia terus ke dalam longkang dan akhirnya mengalir ke sungai. Nanti sungai pun akan tercemar lah dengan bahan-bahan kimia. Bahan kimia ni sangat berbahaya, boleh membahayakan hidupan air dan juga boleh membahayakan manusia. Selain daripada industri kilang ke apa ke, mungkin bahan kimia ni datang daripada perladangan, seperti contohnya baja-baja ke kan. Itu semua daripada bahan kimia juga. Sebab kita ada baja kimia. Selain daripada itu, mineral juga boleh ada di dalam air. Memanglah ada mineral dalam air, tetapi kita lihatlah sama ada mineral itu mineral yang bagus, ataupun mineral yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Jadi kita tak naklah mineral yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Apa contoh mineral yang tidak bagus untuk kita kan, untuk manusia jika kita nak konsum air tersebut. Jadi contohnya seperti logam-logam berat.
Okey, logam berat. Logam berat ni sebagai contoh adalah ferrum ke, mangan. Ini yang kita tak nak lah. Ataupun lain-lain mineral. Okey, yang kamu belajar dalam jadual berkala tu kan. Itu bahan-bahan yang kita tidak mahu. Okey, yang mana boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan, so kita perlu buang. Okey, contohnya ferrum dengan mangan ni adalah logam yang boleh larut di dalam air. Jadi kita kena buang lah. Sebab dia larut dalam air, jadi macam mana kita nak buang kan? So kena melalui proses rawatan air. Dan seterusnya, okay, benda asing yang terdapat di dalam air ialah pepeja terampai. Pepeja terampai ni, ini memang biasa kita jumpa dalam air. Jadi pepeja terampai ni sebenarnya adalah sampah sarap. Sampah sarap yang dibuang. Okey, sampah sarap yang dibuang oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Sepatutnya janganlah buang dalam sungai ataupun dalam tasik ke, dalam laut ke. Sepatutnya sampah-sampah buanglah di tempatnya. Okey, jadi ini semua adalah benda-benda asing yang terdapat di dalam air yang kalau boleh kita tak nak lah. Kita nak air kita itu betul-betul bersih, tulen dan selamat untuk digunakan. Okey, kita lihat video ini. Ini video ni cikgu ambil daripada YouTube. Okey, tapi video ni cikgu dah edit dia, dah pendekkan. Kamu boleh tengok dulu. Okey, video ini tentang proses rawatan air. Okey, daripada kemasukan dari muka sauk hinggalah proses pengudaraan. Jadi dalam siri kita pada kali ini kita nak belajar tentang proses rawatan air hanya daripada pengambilan di muka sauk sehinggalah pengudaraan sahaja. Jadi nikmati dulu video ini dan kredit kepada pembuatnya ya. Cikgu lupa dah cikgu ambil daripada YouTube yang mana. Tapi kamu bolehlah cari daripada YouTube. Okey. Water supplied to consumers has actually been through a few processing and treatment stages before being distributed. Rain that falls into the dams or rivers flows to the water intake where it will be pumped to the water treatment plant. Here, the raw water is treated by going through the process of aeration, coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, disinfection and conditioning. Raw water intakes withdraw water from a river, lake, or reservoir over a predetermined range of pool levels. Floating debris such as woods, leaves, aquatic plants and others are screened at the intake. After screening, the denser suspended matters are removed by allowing the water to pass through chamber where it settles down to the bottom. Submersible pump abstract and transfer raw water from intake to water treatment plant. Aeration removes gases and volatile compounds and also to oxidize certain dissolved metals. Pumped from the intake is mixed with air at the aerator. Tastes and odors in raw water evaporate readily, and are released into the atmosphere by exposing as much water surface to the atmosphere as possible, and introducing turbulence via the cascaded aerator. Okey, setakat itu dulu video tentang proses ini ya. Sorry lah sebab videonya dalam bahasa Inggeris.
Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, kamu kena ulang-ulang tengok video ni. Okey. Jadi cikgu cuba cari video dalam bahasa Melayu. Tak ada yang sesuai. Ini je video yang cikgu rasa paling tepat lah dengan konten dalam buku kita. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, inilah, ini ada dalam buku teks kamu. Okey, ini adalah proses lengkap lah. Tadi dalam video tu pun dah beritahu apa proses yang terlibat. Okey, jadi ini adalah proses lengkap. Bermula daripada muka sauk. Okey, bermula daripada muka sauk. Okey, di mana melalui proses penyaringan. Okey, di sini. Di kebuk kersik ni. Okey. Kemudian akan dipam. Kalau tengok tadi memang ada kan rumah pam tadi. Okey, dipam air tadi yang telah disari diasingkan daripada sampah sarap. Okey, jadi air itu dipam dan melalui proses pengudaraan. Okey, dan seterusnya akan melalui proses-proses lain lah. Tapi kita hanya nak lihat sampai proses pengudaraan sahaja untuk kali ini. Baik, jadi kita lihat apa yang berlaku pada permulaan. Kalau kamu dapat lihat balik video, okey, kamu nampak tadi ada penyaring ni. Okey, yang diletakkan pada awalnya. Jadi fungsi ada dua jenis penyaring, iaitu penyaring kasar dan juga penyaring halus. Jadi penyaring ini, okey, fungsi dia untuk menghad kemasukan pepeja terampai ke loji rawatan air untuk mengelakkan pam dan paip tersumbat supaya aliran air lancar. Jadi kamu kena ingatlah apa dia proses penyaringan tu kan. Nanti mana tahu kalau keluarlah soalan tentang proses rawatan air, maka kamu kena terangkan. Okey. Jadi kamu kena ceritakan. Okey. Nombor 1, penyaringan. Penyaringan tu apa dia? Okey, menghad kemasukan pepeja terampai. Okey, untuk mengelakkan pam dan paip tersumbat. Okey, supaya aliran air lancar. Jadi kita tak tahu dalam peperiksaan pemakahan macam mana kan. Jadi sebaik-baiknya kamu tulislah. Okey, semaksima ayat yang kamu boleh ingat. Okey, yang paling tepatlah dengan apa yang disoal. Okey. Kemudian setelah melalui proses penyaringan,
okey, dah lalu penyaring kasar, penyaring halus, maka sampah sarap tak ada lah. Sampah sarap yang besar dan yang halus, okey, tak ada. Jadi air tu nampak macam bersih tapi sebenarnya belum bersih lagi. Okey, kita cuma asingkan daripada pepejal terampai, okey, yang dapat disaring oleh penyaring kasar dan penyaring halus. Jadi air-air tersebut akan dipam ya. Kalau kamu lihat rajah tadi, boleh rujuk rajah tadi dalam buku teks kamu, maka rumah pam akan mengepam air tadi, okey, untuk melalui proses pengudaraan. Jadi dalam proses pengudaraan ni, tujuan dia kita nak campurkan air mentah dengan oksigen. Kalau kamu dengar video yang cikgu tunjukkan tadi, okey, dia pun menyatakan bahawa air itu perlu didedahkan kepada udara semaksima yang boleh. Maksudnya permukaan air itu perlulah banyak yang terdedah kepada udara supaya banyak air yang boleh dioksigenkan. Boleh bercampur dengan oksigen, maka banyaklah oksigen yang boleh masuk ke dalam air. Jadi apakah tujuannya kita nak mengoksigenkan air ni? Apakah tujuannya proses pengudaraan ini? Okey. Jadi tujuan dia yang pertama, kita nak tambah kandungan oksigen terlarut. Itu yang cikgu cerita tadi kan. Kita nak tambah kandungan oksigen terlarut dalam air. Sebab apa kita nak tambah? Supaya dapat meningkatkan kualiti air. Kita nakkan air itu baguslah kualitinya. Macam cikgu cakap, air itu mestilah tulen. Tulen maksudnya tiada bau, tiada rasa dan tiada warna. Jadi bila kita tambah kandungan oksigen, maka dia meningkatkan kualiti air yang boleh menghilangkan bau dan rasa. Okey. Jadi proses pengoksidaan ke atas ferrum pun boleh berlaku. Okey, ferrum dan mangan ni adalah asalnya larut dalam air ya. Inilah yang cikgu kata logam berat yang terdapat dalam air. Ferrum dan mangan. Okey, yang terdapat dalam air tadi. Kalau kita tidak oksidakan, maka dia akan kekal larut di dalam air. Jadi macam mana kita nak buang ferrum dan mangan tu? Kita kenalah oksidakan supaya dia menjadi tidak larut. Okey, jadi mudahlah kita nak buang kan. Bila dia jadi tak larut, dia akan jadi pepejal terampai. Jadi mudah untuk kita buang. Okey, kemudian boleh membuang rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Inilah cikgu cakap tadi, bila kandungan oksigen tu banyak dalam air, maka dia boleh menghilangkan bau dan rasa. Okey. Kemudian ni samalah mengoksidakan logam kan. Ferrum, hidrogen sulfida dan sebarang bahan kimia organik yang meruap. Ni lebih kurang macam statement yang kedua. Jadi kalau kamu jawab soalan, kamu bolehlah ni perkara yang sama sebenarnya, melakukan proses pengoksidaan terhadap logam. Jadi ini adalah isi yang sama. Okey. Yang ini adalah isi yang sama. Okey, isi yang sama. Jadi kemungkinan kalau dalam peperiksaan kita boleh gabungkan lah. Boleh gabungkan statement ni. Okey. Kemudian kita tengok, okey, tujuannya lagi untuk menaikkan nilai pH dan sekaligus mengurangkan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni adalah bahan yang berasid. Okey, bila campur dia banyak di dalam air, maka air itu akan menjadi berasid.
asid. Jadi pH-nya adalah rendah. Jadi macam mana kita nak naikkan nilai pH? Kita tambah juga oksigen di dalam air. Supaya air itu lebih neutral lah pH-nya. Okay? Tapi dia tak neutral sangat sebab masih lagi ada bahan-bahan lain di dalam air tersebut. Okay? Jadi kalau kita lihat sini ada 4 jenis pengudaraan. Okay? Kita ada pengudaraan percik, pengudaraan dulang bertingkat, pengudaraan resapan dan pengudaraan terjun. Okay? Jadi kita lihatlah bagaimana proses setiap pengudaraan ini. Okay, kalau kamu lihat di sini ada gambarnya. Dan kalau kamu lihat, kamu ingat kembali video yang kita tonton tadi, okay, apakah jenis pengudaraan yang digunakan? Jadi, siapa boleh jawab? Okay, kalau kamu tengok gambar ini. Okay, dah jawab? Okay, cikgu bagi jawapannya ya. Dia menggunakan pengudaraan dulang bertingkat. Kalau kamu tengok tadi kan ada bulatan besar di bawahnya sehinggalah bulatan kecil di atasnya. Jadi itu adalah pengudaraan dulang bertingkat. Jadi kalau lihat di sini, kita tengok yang pertama, pengudaraan percik. Bagaimana proses pengudaraan percik ini? Jadi pertama, air yang belum mengalami proses pengudaraan ni, air mentah akan masuk ikut saluran ini. Masuk dan pergi kepada muncung penyembur. Muncung penyembur ni dia akan semburkan air itu kepada titisan-titisan air. So dekat sini dia akan sembur sembur titisan air. Macam kita sembur aerosol kan. Jadi bila disembur akan jatuhlah titisan-titisan air kat sini. Dan di sini ada dulang yang berliang. Dia sebut juga dulang bertingkat kan, tapi bukan dulang bertingkat yang ni ya. Ni adalah dulang-dulang yang banyak bertingkat-tingkat dan pada dulang itu ada liang-liang atau lubang-lubang halus. Jadi apabila titisan-titisan air ini jatuh ke atas dulang yang pertama, maka air itu akan melalui liang-liang halus, dan seterusnya menjadi titisan yang halus, jatuh kepada dulang yang kedua dan seterusnya. Kenapa kita nak jadikan air itu berubah menjadi titisan-titisan yang halus? Fungsi dia sebab tadi kita dah bincangkan bahawa lebih banyak permukaan air bertemu dengan udara, maka lebih banyak oksigen terlarut dalam air. Jadi kita perlukan lebih banyak permukaan air yang bertemu dengan udara. Sebab itulah dekat sini dia menjadi titisan halus. Titisan air halus supaya ada banyak permukaan yang terhasil. Banyak permukaan, luas lah. Bukan banyak permukaan
luas permukaan bertambah. Okey, supaya luas permukaan air bertemu udara bertambah. Okey, jadi bila luas permukaan air yang bertemu udara itu bertambah, maka banyaklah oksigen yang boleh terlarut ke dalam air. Jadi di akhirnya pada dulang yang terakhir ini, maka boleh dikatakan hampir kesemualah titisan itu, hampir kesemualah air yang melalui proses pengudaraan ini mempunyai oksigen yang terlarut. Jadi banyaklah oksigen yang terlarut kan, sebab katalah ada berjuta-juta titisan air. Jadi banyaklah oksigen yang terlarut dalam air tersebut. Jadi air yang telah diudarakan, okey, akan berkumpul di sini dan akan disalurkan ke proses yang seterusnya. Okey, jadi kita tengok pula pengudaraan dulang bertingkat. Okey, air mentah daripada penyaringan akan melalui pipe ini, okey, dan akan keluar ikut dulang yang paling atas. Dulang paling atas ni adalah dulang paling kecil. Okey, jadi udara akan turun. Bukan udara. Okey, maaf. Air akan turun ke dulang yang kedua. Jadi air yang turun ni dia macam air terjun kan. Okey, jadi permukaan air itu menjadi luas. Okey, semasa air itu turun ke dulang seterusnya, okey, permukaan air itu menjadi luas. Semakin luas permukaan air, maka semakin banyaklah yang telah diudarakan. Okey, dan akhirnya apabila sampai kepada takungan air ni, hampir kesemualah air yang melalui proses pengudaraan ini mempunyai oksigen yang terlarut. Bila kuantiti oksigen di dalam air itu banyak. Okay, dan air ini akan disalurkan ke proses yang seterusnya. Okay, kita tengok pula pengudaraan terjun. Sama juga macam pengudaraan dulang bertingkat. Cuma kalau yang ini dia ada macam tangga. Kalau ini dulang bulat-bulat kan. Yang ini macam tangga lah. Macam anak tangga. Jadi air ini daripada bahagian atas, air mentah akan masuk. So, air ni akan jadi macam air terjun. Okay, dia turun ikut tangga-tangga ni. Okay, dan semasa penurunan itu berlaku, air itu turun. Semasa itulah berlaku proses pengudaraan. Kat sini. Okay, kat sini air bertemu dengan udara. Di sini juga. Semasa dia terjun. Okay, jadi lebih banyak, lebih luas permukaan air yang bertemu udara tu, maka lebih banyaklah oksigen yang terlarut dalam air. Okay, samalah dekat sini pun air campur udara tu semasa dia terjun lah. Sini ya. Kalau sini air campur udara juga. Okey, di tempat-tempat dia terjun ni lah. Okey, dia ada air campur udara. Proses pengudaraan itu berlaku pada tempat yang dia turun ni, air ni turun. Okey. Okey, kemudian kita lihat proses pengudaraan yang terakhir. Okey, yang jenis yang terakhir ialah pengudaraan resapan. Okey, pengudaraan resapan ni, air ni tidak bergerak. Dia duduk di dalam tangki sahaja air ni. Jadi apa yang berlaku ialah udara yang dimasukkan. Okey, udara dimasukkan ke dalam tangki. Okey, udara diresapkan. Kemudian dekat sini ada satu muncung
muncul resapan udara. Okey, jadi muncung ni akan melepaskan gelembung-gelembung udara. Jadi semakin banyak gelembung udara yang dilepaskan, gelembung udara ni dia bubble kan dalam air. Okey, kecil-kecil aja bubble dia. Jadi banyak bubble yang dilepaskan, bubble-bubble halus ni, gelembung halus ni. Okey, maka dia mudahlah terlarut di dalam air. Jadi banyaklah oksigen akan terlarut dalam air ini. Okey. Jadi inilah 4 jenis proses pengudaraan yang kamu kena tahu dan kamu boleh terangkan setiap proses tersebut dan kenal kamu kena kenal namanya dan juga rupanya proses pengudaraan ini. Okey. Okey, itu sahaja pembelajaran bersama cikgu pada kali ini. Okey, kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.